Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dikasihi Saudara Muhammad Aidil Akmal bin Jaafar, pelajar ijazah Sarjana Muda Tahun 2 Psikologi Universiti Malaysia Sabah. Saudari moderator iaitu Sharon Veronica anak Dominic Amit, pelajar ijazah Sarjana Pendidikan Moral UPSI, dan Saudari Nini anak Lebat selaku pengarah program. Hadirin yang dikasihi sekalian, pihak program mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin kerana dapat bersama-sama kami dalam webinar pembelajaran online, pembelajaran alam maya, stres atau sebaliknya. Sebelum meneruskan majlis, marilah kita sama-sama menandatangan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan itu, program diteruskan lagi dengan menjemput pengarah program iaitu Nini anak Lebat bagi memberikan sedikit ucapan. Hello Tes, terima kasih saudara pengerusi majlis. Selamat petang dan salam sejahtera yang dikasihi Saudara Muhammad Aidil Akmal bin Jaafar, pelajar tahun 2 ijazah Sarjana Muda Psikologi Universiti Malaysia Sabah. Moderator kita pada hari ini, Saudari Sharon Veronica, anak Dominic Amit, rakan-rakan serta para peserta yang menghadiri program kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya selaku pengarah program ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa untuk menjayakan program pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan topik pembelajaran alam maya, stres atau sebaliknya. Saya berharap hadirin semua akan mendapat manfaat daripada program ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nini anak Lebat di atas ucapan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan slot program kita pada hari ini kepada moderator Sharon Veronica untuk meneruskan sesi. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Terlebih dahulu, apa khabar Saudara Aidil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sihat semuanya. Terima kasih kerana telah hadir dan bersama kami pada hari ini untuk berkongsi pendapat saudara mengenai pembelajaran alam maya, stres atau sebaliknya. Okey. Seperti yang kita ketahui sekarang, kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan menyebabkan rakyat Malaysia perlu duduk di rumah. Ada di kalangan mereka work from home dan ada juga yang menghadiri kelas atas talian atau online kelas, terutamanya kepada pelajar. Pelajar sekarang menggunakan 100% kaedah pembelajaran alam maya bagi menggantikan kegiatan harian mereka di sekolah atau di universiti. Soalan saya, apakah pendapat saudara Aidil berkenaan dengan pembelajaran alam maya ini? Okay, terima kasih saudari Sharon for your question. Okay, so first of all, yang seperti yang kita tahu, pembelajaran alam maya ia merupakan satu perkara yang agak sinonim untuk kita sebagai pelajar di universiti tempatan, khususnya di Malaysia. Seperti yang kita tahu, daripada masalah yang kita hadapi iaitu daripada pandemik COVID-19 yang ada pada negara kita ini, bagi saya ini merupakan satu permulaan di mana kita akan menempuh alam maya, iaitu pembelajaran alam maya. So in general, basically apa yang boleh saya katakan untuk pembelajaran alam maya ini, dia merupakan satu perkara yang sangat sukar dan memerlukan ketahanan diri yang baik untuk kita menjalani pembelajaran maya ini. Kerana apa? Terdapat pelbagai jenis masalah ataupun cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi
dalam menangani masalah ataupun isu inilah, ia adalah berkaitan dengan pembelajaran alam maya. Buat kata orang, lain padang, lain belalang. So daripada itu kita boleh menakdirkan setiap individu mereka mempunyai tanggapan dan juga takrifan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Begitulah bagi saya apa pendapat saya mengenai pembelajaran alam maya ini. Okey. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya, pada pendapat saudara Aidil, adakah pembelajaran atas talian ini akan membawa kepada stres atau tekanan kepada pelajar? Okay, terima kasih saudara Sharon Veronica. Okay, actually, stress is very complicated or is very synonym regarding to people. Actually, kita perlu tahu on how to overcome this problem, which is the stress level. So every people akan mempunyai tahap stres ataupun takrifan mereka. Sebagai contoh, apabila individu itu mempunyai kelengkapan dari segi infrastruktur, mempunyai pencapaian internet yang baik, mungkin stres mereka adalah kurang. Okay. Lain pula dengan individu lain, seperti ada yang mempunyai masalah dari segi rangkaian internet, mempunyai masalah dari segi kewangan untuk membeli data dan sebagainya. That is the big problem. So based on that, I think we have a lot of we have a lot of solutions that we can use to make sure that we will overcome our stress. In general, basically pembelajaran alam maya ini merupakan satu perkara yang sangat menguji diri kita, di mana bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kita. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai pembelajaran alam maya seperti kelas online secara tidak bersemuka, kita akan menjadi seorang individu yang lebih tersusun. Kerana apa? Kita akan menyusun jadual kita supaya kita dapat mengatur aturan kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau kita sebelum ini pembelajaran kita secara face to face, secara bersemuka, kita akan menjalankan pembelajaran kita secara bersemuka. Kadang-kadang ia merupakan satu perkara rutin, tetapi apabila adanya masalah ataupun pandemik COVID-19 ini, ia merupakan satu cabaran di mana kita perlu hanya belajar secara dalam tarian, dan ia juga akan memberi kesan kepada seseorang individu dari segi stres dan sebagainya. So untuk soalan Sharon Veronica, bagi saya pembelajaran alam maya ini dia mendatangkan stres kepada individu bergantung kepada bagaimana individu itu mengatasi masalah. Okey, itu adalah jawapan saya untuk soalan Sharon Veronica. Okey, sebentar tadi saudara Aidil ada sebut yang masalah menyebabkan stres pembelajaran atas talian ni juga macam masalah internet dan data mudah aliran data internet. Apa faktor lain yang menyebabkan pelajar merasa stres juga? Faktor yang lain lah selain daripada itu untuk mengikuti pembelajaran alam maya ini. Okay. Sebelum saya teruskan, saya minta maaf pada gangguan sedikit. Okay. So saya akan teruskan di mana kita perlu untuk faktor-faktor lain yang akan memberi kesan kepada perkara ini adalah dari segi faktor. Okey, maafkan saya ada masalah sedikit. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Sharon Veronica, faktor lain yang mempengaruhi perkara ini adalah pengurusan self-management, di mana setiap individu mereka mempunyai cara bagaimana mereka ingin menguruskan diri. Kadang-kadang mereka bangun lewat dan mereka lewat untuk pergi ke kelas. Itu merupakan sebab ataupun faktor yang akan menyebabkan mereka berada dalam keadaan stres. Itu merupakan faktor yang pertama. Faktor yang kedua pula adalah dari segi tekangan masa. Dari segi kekangan masa disebabkan pesarah memberi masa yang singkat untuk menyiapkan tugasan.
saya tak katakan setiap pensyarah memberi jangka masa tugasan secara singkat, tetapi terdapat segelintir pensyarah. So ini juga merupakan satu faktor di mana ia akan mendorong stres kepada pelajar. Dan yang ketiga, faktor lain adalah disebabkan faktor buat kerja last minute. Okay, so itu saya daripada saya. Okey, baik. Jadi, kesemua faktor yang Saudara Aidil sebutkan tadi, bagaimana pula cara untuk pelajar mengatasi masalah stres yang semakin menjadi-jadi ini? Atas sebab faktor yang tadi itulah, macam mana cara mereka uruskan diri mereka dan stres mereka. Boleh buat sikit? Okey, boleh saya ulang balik ya soalan saya. Berdasarkan faktor yang Saudara Aidil sebutkan tadi, bagaimana pula dengan cara untuk pelajar tersebut mengatasi masalah mereka, itu stres yang semakin menjadi-jadi? Okey, terima kasih untuk soalan Saudari Sharon. Actually, cara untuk mengatasi masalah ini adalah bergantung kepada individu itu sendiri, bagaimana dia mengurus masalah itu. Sebagai contoh, dari segi pengurusan diri, individu tersebut sendiri perlu menguruskan diri mereka. Kerana apa? Orang lain tak boleh mengatasi masalah stres mereka. Individu tersebut sendiri perlu berusaha untuk menangani masalah stres yang mereka hadapi dengan cara mereka buat pengurusan dengan baik dan sebagainya. Itu merupakan perkara yang pertama lah, iaitu perkara yang boleh dilakukan oleh. Okay, yang kedua adalah dari segi tidak membuat kerja last minute. Kerana kerja last minute ini dia boleh memberi kesan kepada individu dari segi stres. Untuk mengurangkan stres, kita tidak perlu sehalal jamnya melakukan kerja secara last minute ini, kerana ia akan memberi impak negatif kepada individu dari segi stres dan sebagainya. Ya, itu saudara saya. Okey. Okey, baik. Berdasarkan apa yang Saudara Aidil telah kongsikan, saya agak bersetuju dengan pendapat Saudara Aidil. Apa yang saya boleh rumuskan ialah pembelajaran alam maya bukan satu perkara yang mudah. Betul kan, Saudara Aidil? Dan tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu ini. Pelbagai dugaan dan halangan yang akan dihadapi seperti stres kerana tidak dapat menyelesaikan masalah pembelajaran secara bersemuka. Namun, perkara ini dapat diatasi sekiranya kita bijak mengurus diri dan muhasabah diri dalam setiap situasi yang kita hadapi. Diharapkan agar perkongsian Saudara Aidil ini sedikit sebanyak dapat membuka minda kita semua untuk menghadapi norma baharu ini dengan baik. Baiklah, sesi kita telah pun sampai ke penghujungnya. Oleh itu, saya serahkan sesi seterusnya kepada pengurusi majlis. Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Aidil Akmal bin Jaafar dan Saudari Sharon Veronica selaku moderator. Sebelum kita menutup program, kita teruskan lagi untuk sesi yang terakhir, iaitu sesi soal jawab yang akan diserahkan kembali kepada Saudari Sharon Veronica. Okey, jika ada para peserta yang ingin mengajukan soalan, bolehlah buka mikrofon anda untuk mengajukan soalan kepada Saudara Aidil. Ataupun AJK pelaksana kita, kalau ada apa-apa soalan, bolehlah kemukakan. Okey, saya ingin tanya satu soalan kepada Saudara Muhammad Aidil Akmal. Pada pendapat saudara, adakah pembelajaran alam maya ini akan berterusan di negara kita? Maaf saudara ini anak Iqbal, boleh ulang balik soalan? Okey, pada pendapat saudara,
Adakah pembelajaran alam maya ini akan berterusan dalam negara kita? Saudara ini, terima kasih untuk soalan anda. Okey, untuk soalan ini, ia untuk bagaimana adakah pembelajaran alam maya ini akan berterusan atau tidak? Pengetahuan anda dan juga rakan-rakan yang lain, ini adalah bergantung kepada bagaimana kita rakyat Malaysia bersama-sama dengan kementerian dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. So apabila masalah ini dapat diatasi dengan baik, saya yakin pembelajaran alam maya ini akan dapat dijalankan dengan baik. Ini adalah bergantung kepada kita sebagai rakyat Malaysia dalam menjalankan ataupun mengatasi masalah COVID-19 ini. So nasihat saya kepada semua, jika anda tidak suka pembelajaran alam maya ini, bersama-sama dengan kita untuk membasmi masalah ini agar masalah ini dapat diselesaikan, iaitu pandemik COVID-19. So itu jawapan daripada saya. So harap menjawablah soalan Cik ini anak Ibat ya. Okey, terima kasih saudara. Saudara Aidil, boleh saya bertanya? Boleh saudara Syed, silakan. Bagaimana saudara Aidil menguruskan pembelajaran alam maya saudara Aidil di tempat Cik Aidil pula? Okey, secara jujurnya untuk menguruskan diri ini dia merupakan satu cabaran yang besar untuk saya. Di mana apa benda dalam tu? Maafkan saya. Basically untuk menguruskan diri daripada masalah-masalah stres dan mengatasi masalah pembelajaran alam maya ini dia bergantung kepada seseorang individu. Sebagai saya kalau nak diikutkan, saya mempunyai masalah stres yang agak sukar untuk diatasi, tetapi pelbagai solusi yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contohnya, saya akan lakukan aktiviti yang saya suka. Kalau seperti saya di sini suka aktiviti yang berunsurkan aktiviti seperti hiking, berbasikal. Itu merupakan cara untuk saya mengatasi masalah stres saya di sini. Jujurlah, takkan ada orang akan kata pembelajaran maya ini merupakan pembelajaran yang hebat, pembelajaran yang menenangkan dan sebagainya. Mesti akan ada kata pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang memberi impak kepada seseorang individu itu. Bagaimana? Sebabnya banyak cabaran yang kita akan hadapi daripada pembelajaran alam maya ini. Dari segi contoh, apabila kita duduk di rumah, kita ingin membuat pembentangan dan sebagainya, akan ada adik-beradik kita ke, adik ipar kita ke dan sebagainya yang akan mengganggu, menjerit dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran yang agak besar untuk kita dan untuk saya juga. So perkara yang saya lakukan adalah berusaha untuk menyesuaikan diri saya dengan keadaan. So saya harap menjawablah soalan Cik Shirin. Ya, menjawab. Terima kasih. Okey, kita ada soalan dekat ruangan chat daripada Amrina Rosyada. Pembelajaran alam maya agak kelam kabut sebab pelajar hanya kejar due date sehingga kurang aktiviti fizikal. Jadi macam mana nak lahirkan pelajar yang cergas daripada aspek fizikal melalui pembelajaran alam maya? Terima kasih. Itu soalan dia. Okey, terima kasih untuk soalan yang diajukan. Bagaimana nak maintain dari segi fizikal ya, mental kita memang dah tough lah kan, sebab kita berusaha untuk nak menyesuaikan keadaan dengan pembelajaran alam maya. So untuk nak toughkan kita punya fizikal ni sebenarnya senang, dia bergantung pada diri kita. Kalau kita rasa diri kita perlukan senaman yang lebih, tak salah semasa pensyarah tengah mengajar tu kita exercise, kita workout,
So kita boleh juga lakukan dari segi kita lakukan aktiviti seperti bersenam dan sebagainya. Itu merupakan satu solusi yang perlu kita buat. Tak perlulah apabila pembelajaran alam maya ini kita belajar dekat rumah, kita bila ada kelas kita pergi kelas, buka Google Meet, buka Webex dan sebagainya, kita lihat. Kalau habis kelas kita tidur. So itu merupakan amalan yang tidak sihat. So untuk amalan yang sihat adalah kita lakukan aktiviti rutin kita seperti biasa, seperti kita di universiti. Kita akan lakukan aktiviti seperti apa saja kelas, kita akan pergi ke kompleks sukan, lakukan aktiviti seperti main basketball dan sebagainya. So benda yang sama juga perlu kita lakukan di rumah. So ia merupakan satu perkara yang perlulah untuk setiap individu lakukan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya daripada Siti Mariam. Bagi pendapat saudara, macam mana pembelajaran alam maya ini, iaitu pembelajaran online ini, dapat membantu golongan tidak mampu, terutamanya golongan miskin? Okey, terima kasih untuk soalan yang diajukan. Okey, pembelajaran alam maya ini seperti yang kita tahu, pihak universiti, kerajaan juga telah menyediakan perkhidmatan secara percuma kepada kita ataupun individu-individu yang memerlukan, dari segi mereka tidak mempunyai kewangan dan sebagainya. So sebagai contoh, apabila kita mempunyai langganan internet, dari segi kita menggunakan SIM card, seperti SIM card QTalk, kita mempunyai langganan 1 GB secara percuma yang diberikan oleh kerajaan. Itu merupakan usaha-usaha kerajaan. So untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak universiti adalah seperti adanya bantuan komputer riba yang diberikan kepada golongan B40. Itu juga merupakan satu platform ataupun inisiatif universiti yang baik yang diberikan kepada golongan-golongan B40 yang memerlukan. So saya harap ia menjawab. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada Masyuri binti Jeffrin. Bagaimana nak kuatkan semangat dalam menghadapi pembelajaran alam maya ini? Mungkin selain yang saudara Aidil dah kongsikan tadi, ada cara lain ke nak bangkitkan semangat ni? Terima kasih untuk soalan. Okey, untuk membangkitkan semangat ini, kita perlu pegang satu benda je. Setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini, dia merupakan satu cabaran untuk kita agar kita menjadi individu yang lebih baik. So apabila adanya cabaran alam maya ini, pembelajaran alam maya ini, kita perlu berusaha dengan sedaya upaya kita untuk mengatasi masalah ini. So seperti saya, cara lain yang saya lakukan adalah dengan cara saya mendekatkan diri saya kepada pencipta. Kerana apa? Everything in our world, kalau that is complicated, so the best way is we need to back to the basic. So back to basic mean kita berbalik kepada pencipta kita, mengikut kepercayaan masing-masing. I think that is the best solution lah if you want to solve this problem, which is back to the basic, which is back to your pencipta. So that's all lah for the question. So another question. Masih ada lagi ke soalan yang ingin dikemukakan? Boleh saya tanya soalan? Boleh. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syukri. Saya nak bertanya kepada saudara Aidil. Soalan pertama saya adalah yang saya tahu saudara Aidil merupakan pelajar dari kos psikologi, betul? Okey, jadi saya nak tahu apakah jenis stres secara saintifik yang commonly dialami oleh seseorang pelajar itu. Untuk soalan kedua saya adalah
saya percaya ramai student yang kata sekarang ni senanglah nak skor, senanglah nak tekan time exam online ni. Tapi adakah tapi untuk sesetengah student yang susah nak catch up dengan situasi time COVID ni, adakah saudara Aidil boleh bagi sedikit tips untuk student yang tak dapat nak follow member dia yang boleh score time exam online, yang mana mostly kata time exam online ni diorang kata senang nak score. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Syukri untuk dua soalan yang diajukan. Okey, soalan pertama iaitu apa spesifik stres. Okey, basically stres ini bergantung kepada individu, sama ada mereka akan menghadapi depression ataupun anxiety is based on people, which is like kalau ada individu yang mempunyai masalah dari segi depression, dia akan memberi impak dari segi perkara itu. So apabila ada je individu yang mengalami stres dan sebagainya, ia merupakan satu masalah juga. So untuk soalan yang pertama, stres ini dia merupakan perkara yang akan kita boleh takrifkan sebagai satu perkara yang akan berlaku untuk semua universiti dan juga bukan setakat stres, depression juga akan berlaku di semua universiti. Sebab apa? Tekanan yang diberikan ataupun tekanan yang diterima sepanjang sesi pembelajaran. Dan saya yakin dengan pembelajaran alam maya ini, kebanyakan individu akan merasa lagi stres kerana apa? Mereka tidak sesuai dengan keadaan untuk pembelajaran secara tidak bersemuka, kerana mereka lebih prefer untuk pembelajaran secara bersemuka. Kerana apa? Apabila ada pembelajaran secara bersemuka ini, dari konsep pemahaman itu, pemahaman akan lebih bagus. Kita akan mudah untuk memahami sesuatu topik dan sebagainya. Apabila pembelajaran secara maya ini, dia seperti nak tak nak lah. Macam pembelajaran, macam kadang-kadang kita boleh catch up sesuatu tajuk tu, kita boleh fokus. Kita tak boleh fokus sebab apa? Bila adanya kelas online, tiba-tiba kita tengah fokus pembelajaran, mak kita panggil, Syukri datang, tolong mak, macam tu. So daripada situ, dia merupakan satu masalah dari segi individu akan merasa stres, tertekan dan sebagainya. So banyak lagi perkara-perkara yang boleh yang akan berlaku daripada pembelajaran alam maya ini dari segi depression, anxiety dan sebagainya. Kadang-kadang daripada pemerhatian saya juga ada kawan yang apabila dia stres, dia melakukan aktiviti dari segi untuk mengurangkan anxiety ataupun depression dia dari segi dia menoreh tangan dia. Dia menoreh tangan dia cala-cala, dan apabila tangan dia cala-cala itu merupakan satu kepuasan bagi dia. Itu adalah bergantung kepada individu tersebut bagaimana dia ingin mengatasi masalah stres ataupun anxiety yang mereka hadapi. So untuk masalah ini, perkara yang paling perlu dan solusi yang paling perlu adalah kita perlu merujuk kepada kaunselor ataupun pakar psikologi yang lebih berpengalaman ataupun lebih berilmu untuk mengatasi masalah yang besar ini, yang selain daripada masalah stres yang boleh diatasi, yang daripada stres yang diatasi. So berbalik kepada soalan nombor 2, iaitu bagaimana kita ramai orang kata di mana pembelajaran secara bersemuka ini mudah nak dapatkan. Sebenarnya teori ini merupakan teori yang agak benar. Kerana apa? Kalau kita tahu apabila pembelajaran secara alam maya ini, exam yang dilakukan ini dia adalah bersifat terbuka, di mana individu akan tidak bersikap tulus. Di mana apabila berlaku exam, kadang-kadang mereka akan merujuk nota dan sebagainya. So itu mudah untuk mereka skor, mendapatkan list dan sebagainya. Tetapi apabila mereka mempunyai exam secara bersemuka, kecenderungan ataupun kebarangkalian untuk mereka meneruskan untuk meniru itu adalah kurang. Kerana apa? Mereka diawasi oleh pensyarah-pensyarah ataupun pengawas-pengawas yang bertugas. Apabila pembelajaran maya ini dia tidak diarah ataupun tidak dipatuhi ataupun tidak diawasi oleh mana-mana, hanya diri sendiri yang mengawasi diri sendiri.
So untuk nasihat saya kepada individu, jika anda ingin anda merupakan produk yang berkualiti pada masa hadapan, walaupun ini merupakan pembelajaran secara alam maya, berusahalah untuk jujur pada diri sendiri. Kalau anda tidak jujur pada diri sendiri, bagaimana anda ingin orang lain untuk jujur pada diri anda? So saya harap ia menjawab soalan Muhammad Syukri bin Osman. So terima kasih untuk saya diberikan. Semoga menjawab. Terima kasih saudara. Okey, ada lagi tak yang ingin mengajukan soalan? Jikalau tiada, saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih kepada Sharon Veronica dan Muhammad Aidil Al-Akmal. Baiklah, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih dan sekalum penghargaan kepada tetamu hormat di atas kesedia menghadiri program ini. Kami memohon maaf di atas segala kepincangan dan kekhilafan sepanjang program ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Aidil Akbar bin Jaafar kerana sudi menerima jemputan pada kumpulan kami untuk melaksanakan tugasan kami. Okay, Terima kasih saudara Aidil. Apa-apa saya minta maaf sangat sebab ada masalah. Sebab saya ni dekat rumah rumah abang saya. Sebelum jangan live lagi. Oh, nak gambar ni. Ambil gambar dulu lah. Saudara buka lah kamera tu. Okay. Haha. Okay. Sekejap. Nur Saida tak nak buka kamera ke? Dah ke? Okey, sekejap. Nini boleh tolong ambil tak? Aku tiba-tiba kan ya. Okey. Kejap. Boleh ke Sharon? Kita cuba sharing print screen sekejap. Okay. Okey, senyum. Najah? Mana Najah? Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, jangan. Alright, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, jangan. Last kali freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey, jangan. Okey, nice dah. Okey dah. Bye. Bye-bye, terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Thank you semua.
Terima kasih Nurul.